Sebab itu masya-Allah ya. Sama-samalah saya yang menyebut dan kita semua puan-puan, ibu-ibu sekalian yang juga menyaksikan secara atas talian ketika ini. Subhanallah, kita nak didik dan latih diri kita untuk tawaduk, rendah diri. Saya teringat kata-kata antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Macam mana nak latih diri kita ini jangan sombong? Antaranya, bila kita jumpa dengan orang yang lebih muda dari kita, anggaplah bahawa dia lebih hebat, lebih mulia. Sebab apa? Dia lebih muda, umurnya lebih singkat, dosanya tak banyak. Kalau kita jumpa orang yang lebih berusia dengan kita, kena rasa dia hebat. Sebab apa? Sebab dia banyak pengalaman, ilmunya banyak, hidupnya lama. Kalau jumpa orang yang alim, berilmu, kena rasa dia hebat sebab dia ada ilmu. Kalau jumpa orang yang jahil, kena rasa dia hebat sebab dia buat dosa dalam keadaan dia tak tahu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Okey. Bismillah. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tamanya kita mulakan dulu kuliah kita insya-Allah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tammin bil khair. Amin amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah, masya-Allah. Saya mohon kemaafan lewat sangat keluar awal dah tadi ya. Cumanya tadi dekat highway ada beberapa lah ya, Puchong, Bukit Jalil, ada kemalangan. Kemudian dah sampai dekat highway Sunway tu pun terlajak jalan pula. Subhanallah. Jadi kena U-turn, balik U-turn jauh lah ya kat highway ni. Kalau nak U-turn jauh, keluar masuk tol balik lah. Ada masuk tol, keluar balik, masuk balik semula tol. Begitulah cerita dia. Ya, baik. Jadi alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Jadi kita tengok ya pada tajuk kita pada hari ini. Sebelum tu sihat ibu-ibu, puan-puan semua? Alhamdulillah, masya-Allah. Baik. Jadi eloklah tu. Tadi ada kuliah ke pagi tadi? Tak ada. Baik, eloklah tu saya nampak ada beberapa orang yang ada Al-Quran di sisinya. Ya, ada Al-Quran, ada di sampingnya ada mushaf Al-Quran. Sebab hari ni tajuk kita berkaitan apa? Ingat ke tak ingat tu? Lama sangat tunggu ustazah, tak ingat dah tajuk dah. Keangkuhan dalam beribadah ya. Ini tajuk penganjur bagi muslimat bagi, ketua muslimat bagi. Jadi kita insya-Allah tengok sama-sama.
Baik, keangkuhan dalam beribadah. Sebelum kita kupas dengan lebih dalam, insya-Allah, apa perkara yang kita akan tengok? Pertama, dalam bab ini, keangkuhan dalam beribadah. Yang pertama sekali kita akan tengok sama-sama daripada dalil Al-Quran. Subhanallah, ya, banyak kalau kita lihat kan, ya, ada pengkaji, orang yang mengkaji berkaitan tentang takabur, sombong, bangga diri daripada Al-Quran. Kalimah itu dikeluarkan daripada Al-Quran. Nak tengok berapa kali Allah ulang sebut tentang sombong, takabur ini banyak. Ya, daripada macam-macam ayat, macam-macam surah banyak. Jadi hari ini kita akan tengok yang pertama, dalil satulah, ya, daripada ayat Al-Quran berkaitan tentang angkuh atau sombong. Kemudian yang kedua kita akan lihat dalil daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok bagaimana bahayanya kesombongan. Dan yang ketiga, kita akan lihat bagaimana pecahan ataupun kategori sombong ini. Subhanallah, ya. Kita akan lihat pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan kemudian kita akan yang akhir nanti puan-puan muslimat, moga-moga balik kita ada bawa sesuatu, iaitu apa cara untuk kita mengelak daripada terjebak dan terjerumus dalam sifat mazmumah, sifat buruk ini, iaitu kesombongan. Ya, jadi 4 perkara insya-Allah yang kita akan bincang untuk masa yang kita ada insya-Allah. Baik, kita yang pertama kita lihat dulu daripada dalil Al-Quran. Okay, jom kita cari sama-sama dalam surah Al-Isra ayat 37. Surah Al-Isra ayat 37. Cuba buka muka surat apa kalau dalam Al-Quran. Jumpa dah. Muka surat apa? Siapa yang dalam Al-Quran, dia buka Al-Quran, muka surat berapa? La haula wala quwwata illa billah. Jumpa. Ayat 3 berapa? 100? 285. Siapa yang baru nak tengok dekat isi kandungan tu, terus pergi 285. Kita akan lihat surah Al-Isra ayat yang ke-37. Subhanallah walhamdulillah. Baik. Okey, jadi dah jumpalah kak, ya. 285 surah Al-Isra ayat ke-37. Jadi jom kita lihat sama-sama insya-Allah. Boleh kaklah kita baca sama-sama, mana yang ada mushaf Al-Quran boleh tengok dalam setiap ayat tersebut. Jom kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم. Subhanallah, bagus, ya. Cuma tadi sikit je berhati-hati, ya, ada beberapa kalimah yang diistifal. Istifal ni maksudnya kita mendatali lidah. Pangkal lidah tu kena mendata. Pangkal lidah yang mana ibu-ibu? Yang kat dalam. Kita ada pangkal, tengah, hujung. Pangkal.
Pangkal lidah ni dia ada dua sifat. Sama ada isti'la, kita naikkan pangkal lidah, itu untuk huruf-huruf tebal. Ataupun istifal, mendata, turunkan pangkal lidah. Sebab bila kita baca huruf nipis, kita angkat pangkal lidah, kita lambung pangkal lidah, nanti dia jadi tebal. Contoh, tablughal ta. Ta tu hujung kan? Ada sifat lemah. Kalau kita baca tablughal tab, ada jadi ta pula ada tebal. Itu contohlah. Baik, sebut sedikit. Baik, kita lihat dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-37. Wala, dan janganlah, tamshi, berjalannya kamu, fil ard, di atas muka bumi, maraha, dengan sombong. Ya, nanti kita akan tengok, kita tadabbur sikit ayat ini insya-Allah ya. Innaka, kerana sesungguhnya, lan takhriqal ard, kamu takkan dapat sesekali menembus bumi, walan tablughal jibala tula, dan sesekali kamu takkan sampai setinggi gunung. Baik, dalam ayat ini dimulakan dengan wala tamshi fil ardi maraha. Bila kalimah la ni maksudnya apa? Kalau kita kan dengan anak cucu kita, kita kata jangan panjat, jangan lari, tak boleh. Itu apa tu? Kata apa? Ya, kata larangan. Ya, jadi dalam ayat ini Allah melarang untuk kita, dalam erti kata berjalannya dengan sombong ini maksudnya apa? Berjalan dengan rasa diri dia hebat. Sebab itu Imam An-Nawawi rahimahullah, tolong catat juga ini, catatlah kat mana-mana. Imam An-Nawawi sebut maksud sombong ni ada dua. Nak senang ceritanya dua untuk mudah faham. Apa dia? Iaitu yang pertama, bila dia seseorang itu rasa sombong ni, dia menolak kebenaran. Dia tahu ini yang perlu dibuat, dia tahu ini yang betul, dia tahu ini yang baik, tapi dia tolak. Dia tak nak, sama ada tolak itu tak nak terima, tak nak dengar, tak nak buat, tak nak ikut. Inilah ini semua ni. Ya, dia tolak. Maka ini orang sombong. Orang cakap, jangan buat ini, dosa. Jangan buka aurat, tutup aurat, dosa. Dia tak nak dengar. Contoh ya. Maka itu antara satu contoh sombong. Tolak, menolak benda-benda kebaikan, menolak perkara-perkara perintah kefarduan. Dan yang kedua, apa kata Imam An-Nawawi? Sombong ini adalah memandang rendah pada orang lain. Memandang rendah. Kalau tadi yang pertama ni dia lebih kepada sombong yang dia menolak kebenaran, menolak perintah, menolak apa yang Allah suruh. Kan orang nasihat ni, orang kata kena buat macam ni, kan dalam Islam suruh buat begini, kan Allah perintah kena buat begitu, dia tak nak dengar, tolak. Ini pertama. Yang kedua ni, dia lebih kepada sesama manusia, sesama makhluk. Yang mana Imam An-Nawawi katakan sombong ni bila dia pandang orang lain itu semuanya rendah belaka, semuanya tak hebat belaka. Yang hebat tu siapa? Dia. Yang hebat tu dia rasa diri dia sahaja, semata-mata. Baik, itu sombong. Maka dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya, nak katanya Allah melarang kita untuk kita menunjuk-nunjuk kehebatan kita dan kita rasa diri kita hebat, berjalan di atas muka bumi ini dengan merasakan semua orang lain itu tidak hebat. Ya, ataupun merasakan semua orang lain itu adalah apa? Tak ada nilai, ya, memandang rendah orang lain. Ini orang sombong. Ya, dan kemudian apa? Dalam ayat ini juga mengajarkan kita bahawa jangan kita sesekali ada perasaan dalam diri kita hebat kerana yang hebat itu adalah Allah. Sebab itu dalam sambungan ayat innaka lan takhriqal ard, kenapa disebutkan berjalan? Kan kalau kita kata, kenapa tak kata dalam ayat ini sangat cantik Allah kata berjalan atas muka bumi? Sebab bila kita berjalan, orang yang sombong berjalan ni macam mana? Mendabik dada, muka naik, kan gitulah ya, contohnya mungkinlah kan. Apa lagi? Ya.
mendabik dada, muka naik, sombong menunjukkan apa perkara yang dia ada, yang dia miliki itu. Sebab itu dalam ayat yang seterusnya Allah kata apa? Sesungguhnya kamu tidak dapat sesekali menembus bumi. Ayat ini nak kata kita berjalan pakai dua kaki. Dua kaki tu punya Allah bagi pinjam, bukan milik mutlak kita. Dalam erti kata Allah boleh ambil bila-bila. Nikmat yang Allah bagi ni, walaupun mungkin sekarang ni masa sihat Allah tak ambil lagi, tapi boleh jadi nanti di hari akhirat itu confirm. Apa dia? Kaki yang kita dapat percuma ini akan ditanya apa yang kita buat dengan kaki. Jadi kalau kita kata nanti, ya Allah, aku buat kaki ini jalan dengan sombong, jalan dengan bongkak. Sebab itu dalam ayat ini Allah kata, kamu jalan dengan kaki aku bagi, maka kaki itu pun tidak akan dapat menembus ke dalam bumi. Nak katanya kita tak ada power pun, tak ada kuasa pun. Jalan mendonggak dada pun, mendabik dada pun, jalan tadi tu, kaki tadi takkan mampu menembus bumi. Nak katanya sombong macam mana pun, tak ada kuasa apa, engkau ni manusia. Begitulah. Allahu Rabbi. Ya. Kan orang sombong kan kakinya terhentak-hentak kadang-kadang kan, berentak kan. Ya, jalannya kuat, ya, nak bagi orang tahu bahawa kewujudannya ada. Sebab itu dalam ayat ini Allah kata, kaki kamu tu takkan mampu tembus bumi kalau kamu rasa itu kamu hebat. Tak mampu. Dan pada sambungan, kamu sesekali tidak akan sampai setinggi gunung, ya Allah. Kan orang sombong ni kan, dia merendahkan orang lain dan dia meninggikan diri dia. Dan dalam ayat ini Allah kata, kamu takkan sesekali sampai setinggi gunung. Nak kata ceritanya, ya, kalau kita rasa hebat mana pun, takkanlah kita boleh sama tinggi, sama besar dengan gunung. Gunung tu pun makhluk yang Allah ciptakan bertujuan. Jangan kata manusia je Allah cipta ada tujuan. Semua benda yang Allah cipta ada tujuan. Gunung, apa tujuan gunung? Allah ciptakan sebagai pasak bumi. Cuba bayang kalau tak ada gunung, tanah akan jadi hancur ataupun tanah akan menggelunsur. Sebab tu tengok banyak kes kan, gunung ditarah, bukit ditarah, akhirnya apa berlaku? Tanah runtuh. Gunung ni penting, menjadi pasak bumi. Sebab itu nak katanya Allah ciptakan gunung itu makhluk yang tinggi, yang besar, yang gagah. Cuba kita lalu dekat tepi gunung besar, jangan kata gunung lah, kadang-kadang bukit pun, ya, tingginya nak naik ni 2-3 kali fikir ni. Naik tu nak fikir lagi, nak turun lagi nak kena fikir. Jauhnya nak jalan, tingginya nak panjat. Nak kata besarnya makhluk itu, gunung, bukit tersebut. Tapi itu pun kita bandingkan diri kita dengan bukit dan gunung tu pun kita rasa kita kecil dah. Tapi ramainya orang yang bila dia ada perasaan sombong, dia merasa dia ini lebih hebat dan dia memiliki segalanya. Dia merasakan dia ini lebih besar dari semua. Allahu Rabbi. Sebab itu Masya Allah, ya, sama-samalah saya yang menyebut dan kita semua puan-puan, ibu-ibu sekalian yang juga menyaksikan secara atas talian ketika ini. Subhanallah, kita nak didik dan latih diri kita untuk tawaduk, rendah diri. Saya teringat kata-kata antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Macam mana nak latih diri kita ini jangan sombong? Antaranya, bila kita jumpa dengan orang yang lebih muda dari kita, anggaplah bahawa dia lebih hebat, lebih mulia. Sebab apa? Dia lebih muda, umurnya lebih singkat, dosanya tak banyak. Kalau kita jumpa orang yang lebih berusia dengan kita, kena rasa dia hebat. Sebab apa? Sebab dia banyak pengalaman, ilmunya banyak, hidupnya lama. Kalau jumpa orang yang alim, berilmu, kena rasa dia hebat sebab dia ada ilmu. Kalau jumpa orang yang jahil, kena rasa dia hebat sebab dia buat dosa dalam keadaan dia tak tahu. Tengok ni. Nak katanya nak ajar kita supaya sentiasa jangan rasa diri hebat, tapi rasa orang yang kita jumpa itu hebat. Nak berlatih untuk ajar jiwa tak sombong. Subhanallah. Sebab itu siapa-siapa pun, saya teringat antara seorang syekh kata apa? Hatta dengan anak kecil pun, anak kecil itu boleh jadi guru kamu. Apa yang berlaku? Bila mana kalau kita jalan-jalan, tengok-tengok anak kecil kan, budak-budak umur 5-6 tahun mungkin, dia pun jalan depan kita, tiba-tiba jalan, dia ambil kutip sampah buang.
Subhanallah, kalau kita tengok tu, kita rasa apa? Allah, aku ni orang besar pun aku tak buat. Contoh, kita nampak anak-anak kecil jalan-jalan, dia tengok tabung dia masuk duit RM1. Kita akan rasa apa? Allah, malunya budak kecil 5 tahun pun tahu nak masuk duit tabung. Apa lain? Ini biasa berlaku ya. Kalau kadang-kadang kita pergi masjid ke surau ke pergi mana-mana, anak-anak kecil ini kita nampak berkeliaran contoh kat luar. Sekali tiba-tiba dia main susun-susun kasut. Betul dia susun kemas tu kasut tu. Kita pun tengok, Allah, malunya. Ya. Aku ni tadi letak kasut bersepah-sepah. Yang susun tadi budak kecil. Ni. Sebab itu dia boleh menjadi guru kita ketika itu. Ya. Jadi sebab itu kita nak kata, jangan sombong. Kita ini manusia yang terbatas. Kerana apa? Dalam hadis Nabi kata apa? Orang yang sombong ini banyak sebenarnya bencana dan bahaya yang dia akan berhadapan. Kita lihat antara dalam hadis, ya, hadis riwayat Imam Muslim, hadis ini adalah hadis sahih. Ya, antara kita lihat matan hadisnya, anna Abdullah bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah. La yadkhulul jannah. Nabi kata apa? Tak masuk syurga. Man kana, siapa yang dalam hatinya, fi qalbih, hatinya ada walaupun zarrah, sekecil zarrah ni rasa sombong. Allah, zarrah ni benda kita tak nampak, ya. Benda yang kita tak nampak, kalau mungkin dulu difahamkan sebagai debu, tetapi sekarang difahamkan bahawa zarrah ni adalah satu benda yang lebih kecil daripada debu. Lebih kecil yang kita tak nampak. Kalau macam ni kadang-kadang debu tu kita boleh rasa. Debu boleh nampak, pegang-pegang nampak kelabu-kelabu tu debu boleh nampak lagi. Zarrah adalah partikel yang lebih kecil daripada itu, yang kita tak boleh nampak. Yang kalau nak nampak kena guna alat tambahan, nak tengok contoh. Maka nak dibandingkan bahawa orang yang ada rasa sombong dalam jiwanya walaupun sebesar zarrah kecil tu pun Nabi kata beri sebagai satu amaran, la yadkhulul jannah, tak masuklah engkau syurga. Allahu Rabbi. Sebab itu kita nak sama-sama latih, didik, tunduk jiwa kita untuk jangan kita sombong. Kalau sombong apa ubat dia? Banyakkan dengan istighfar. Kalau sombong apa ubat dia? Nanti kita bincang ni akhir nanti. Bagaimana nak didik dan latih jiwa kita supaya tercabut dari rasa sombong. Dan apa? Subhanallah, dalam hadis ini kita faham. Ya, dalam hadis yang lain juga disebutkan apa? Nabi sebutkan, orang yang sombong tempatnya adalah neraka Jahannam. Allahu Rabbi. Ya. Tadi disebut tak masuk syurga. Dalam hadis yang lain Nabi katakan orang sombong ni tempatnya adalah neraka Jahannam. Maka tempat kita ni pilihan akhir kita dua. Tak syurga neraka, tak neraka syurga. Tapi subhanallah, kita mestilah rata-rata kita tak nak masuk neraka ni. Ya, kalau tengokkan bagaimana dalam kitab-kitab, ya, menceritakan dan mengkhabarkan bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memberitahu pada kita dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, ulama menyampaikan pada kita dengan bahasa yang mudah untuk kita faham bagaimana yang Nabi nak cerita pada kita ni keadaan neraka. Neraka ada tingkatnya. Neraka, orang-orang dalam neraka apa menu-menunya? Darah, nanah, air-air yang menggelegak, buah-buah yang berduri. Semua ini Allah sebut dalam Al-Quran. Menu-menu makanan orang-orang ashabun nar, penduduk neraka ini, Allah sebut dalam Al-Quran siap-siap. Darah, nanah, yang akhirnya menjadi sungai-sungai darah, sungai-sungai nanah itu yang diminum. Buah-buah yang berduri yang bila masuknya menyakitkan itu yang dimakan. Kenapa? Sebab tak ada pilihan. Ya, maka Masya Allah, ya, kita tak nak, moga-moga kita dapat tahu ini salah satu ancaman, ya, amaran yang Nabi berikan. Maka kita nak bersegera untuk jauh daripada rasa sombong. Maka kita pergi pula kepada, kita dah lihat dalil Al-Quran, bagaimana Allah sebutkan, ya,
Dan juga kita lihat juga hadis bagaimana tentang kesombongan ini. Jom kita lihat apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, antara kategori-kategori sombong yang kita mudah untuk faham. Antara pertama apa dia? Orang sombong dengan harta. Ini biasa. Kan kita dengar ni biasa kan? Orang sombong dengan harta. Dia ada duit banyak. Ya, apa yang dia pakai, apa yang dia ada, ya, apa yang dia punya, itu menyebabkan dia sombong. Ada orang sombong, dia kata semua yang aku punya ini atas usaha aku sendiri. Apa yang aku punya ini tengok orang lain tak ada, ada merendah-rendahkan orang lain. Maka kita lihat dalam sejarah mencatatkan orang yang sombong yang dilaknat Allah. Siapa dia? Siapa? Jangan duk tenung saya macam tu tau. Kat dahi saya tak ada jawapan. Siapa? Siapa yang dilaknat oleh Allah? Sombongnya dia kerana dia punya harta. Qarun. Masya Allah ya. Qarun ya, yang mana hidupnya mewah, tak pernah miskin. Sebab itu saya antara salah seorang ya, pengendali ataupun kaunselor syar'i ya, di JAKIM, Jabatan Keluarga Sosial dan Komuniti. Baru je semalam saya kendalikan 2 kes. Bila ada orang yang ada masalah kan, bila ada orang yang dalam tekanan, suka saya tanya macam ni. Bila kita tertekan, kita diuji, kita ada masalah, bersyukur. Kenapa bersyukur? Sebab dalam Al-Quran Allah kata, orang yang Allah tak sentuh dia. Tak sentuh ni maksudnya Allah tak uji, Allah tak peduli pada dia. Dia itu akhirnya hidupnya dalam keadaan yang Allah tak redha. Ini antaranya Qarun. Hidupnya tak pernah diuji. Hidupnya tak pernah susah. Hidupnya tak pernah miskin. Tapi tengok mana tempatnya. Kita bandingkan pula dengan Nabi Sulaiman. Masya Allah, Nabi Sulaiman ni raja yang dalam riwayat sebutkan Nabi Sulaiman apa yang dia tak ada, apa yang dia tak miliki, semua dia ada. Istana yang mewah, pelayan-pelayan yang ramai. Ya, hatta Nabi Sulaiman diberikan kelebihan apa dia? Apa antara mukjizat Nabi Sulaiman? Dalam Al-Quran ada disebut boleh bercakap dengan haiwan, binatang. Ya. Dan apa? Nabi Sulaiman juga boleh berdialog dengan jin. Subhanallah ni. Ya. Kalau kita boleh bayangkan jin ni dia macam kita lah juga. Dia ada bangsa. Kita ni orang manusia ni kita ada bangsa. Kita ada suku. Kita ada negara. Jin ni pun lebih kurang gitu. Dia ada bangsa dia, dia ada pentadbiran negara dia. Tapi bezanya jin ni dia boleh jadi lebih besar, lebih kuat. Gitu. Dan tengok bagaimana Nabi Sulaiman dia boleh berbicara dengan jin. Sehingga kan kalau ada benda yang nak diangkat, jin tu pun boleh angkat bawa kepada Nabi Sulaiman. Nak ceritanya begitulah. Tapi tengok perbezaannya Qarun dan Nabi Sulaiman AS. Apa beza dia? Bezanya satu iaitu beriman kepada Allah. Kerana imannya dalam hatinya lebih besar, dia membesarkan Allah dalam jiwanya. Maka apa yang segala yang dia miliki itu bukan antara kunci untuk menjadikan dia sombong. Nabi Sulaiman malah tak sombong pun. Ya. Kalau kita fahamkan tentang kisah ini, subhanallah, harta itu hanya satu alat. Ada orang dapat harta banyak tapi dia malah bersyukur. Bagaimana Nabi Sulaiman? Malah banyak lagi buat baik. Tapi ada orang yang lain bila dia dapat harta dia sombong. Maka ada yang tanya soalan, habis ustazah, kita ni kena tawaduk, kena zuhud, tak payah ada harta lah. Salah juga. Kan tak boleh juga. Sebab kita lihat bagaimana perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi pun pakai harta. Bagaimana Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid, isteri Nabi, berniaga. Kalau kita lihat dalam sejarah dan sirah ibu-ibu muslimat, Sayyidatina Khadijah, dia adalah businesswoman yang ketika itu budayanya adalah dimonopoli berniaga ini orang lelaki. Ya. Berniaga ni mesti lelaki, tak ada perempuan. Jadi Sayyidatina Khadijah adalah satu-satunya wanita yang termasuk dalam senarai nama peniaga hebat yang kaya. Nak katanya peniaga hebat yang majulah. Ya.
Nak kata kaya tidak juga. Sebab apa? Keuntungan yang dia dapat bukan dia ambil, tetapi diberikan antaranya kepada dakwah Nabi. Bagaimana Abdul Rahman bin Auf, bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan. Ini antara kisah-kisah sahabat-sahabat yang dia ada harta, tapi harta itu tidak menjadikan mereka sombong, malah lebih dekat pada Allah. Ada pula orang yang berharta tapi sombong, makin jauh daripada Allah. Ini kita tak nak lah. Sebab itu nak harta silakan, cari harta silakan, tapi kita tahu, ya Allah, aku cari harta, aku ada duit ini, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk fi sabilillah, untuk bantu jalan dakwah Allah, untuk tolong lagi ramai orang, untuk bantu lebih orang susah. Ini adalah yang perlu kita terapkan. Supaya apa? Supaya tak nak rasa sombong tadi. Kita ada tujuan yang lebih besar sebenarnya. Ini pertama. Yang kedua apa? Sombong dengan kuasa. Orang sombong dengan harta. Ini sombong dengan kuasa. Dia ada pengaruh, dia ada jawatan. Sombong. Seolah-olahnya jawatan itu yang dia pegang selama-lamanya. Dia lupa agaknya bahawa jawatan itu nanti akan dipersoal setiap satu hal yang dia buat. Adakah dia buat itu amanah? Adakah dia buat itu yang Allah redha? Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Maka jangan sombong. Ya, subhanallah, alim ulama ya. Bila mana mereka mendapat jawatan, mereka menangis. Menangis kenapa? Kalau orang mungkin menangis gembira, oh inilah jawatan contoh yang aku nanti-nantikan. Tapi orang-orang hebat, orang soleh ni, mereka dapat sesuatu jawatan, mereka dapat satu amanah, mereka menangis. Menangis kerana apa? Baru dapat jawatan, dah memikirkan, ya Allah, inilah nanti aku akan ditanya, inilah nanti akan dipersoal, beratnya tanggungjawab ni, ya Allah, mampukah aku buat ni, ya Allah. Tengok, nangis ni, takut, tak dapat tunai amanah. Maka kita lihat bagaimana kisah orang yang ada jawatan tapi dia tak tunai dengan elok, maka akhirnya Allah tak redha. Antaranya Namrud. Subhanallah, Namrud. Pernah dengar tak nama Namrud? Pernah bukan Zamrud. Zamrud tu lain, ni Namrud. Namrud seorang pembesar yang dalam riwayat kata apa, dia punya singgasana, dia punya tempat tu, kunci-kunci singgasana dia pun dibuat daripada emas dan permata. Pentadbirannya luas, orang-orang bawah semua dengar ikut dia. Tapi akhirnya kerana kesombongan dia ni, sepanjang hidup ni dia tidak diuji oleh Allah, tapi dia mati hanya kerana asbab. Serangga yang kecil menjadi asbab dia sakit dan dia mati dalam keadaan Allah tak redha. Ya, jadi Namrud. Kalau kita lihat pula apa kisah yang baik yang boleh kita ambil iktibar, antara kisah Zulkarnain. Masya-Allah. Ya, Zulkarnain ni kita dengar selalu kisah dalam mana? Surah surah apa? Betul lah tu. Takut nak sebut. Surah Al-Kahfi. Ya, soal Kahfi ada cerita, 4 cerita kan? Antaranya adalah kisah Zulkarnain. Ya, bagaimana disebutkan apa mana tempat yang dia pergi pasti dia boleh tawan. Mana tempat yang dia pergi pasti dia boleh tawan. Nak kata ceritanya, pengaruhnya, kuasanya ni hebat, tetapi itu tidak menjadikan dia orang yang zalim. Bukan dia pergi sana, dia tengok orang lemah, dia tindas. Tidak, tapi pergi mana yang dia pergi, dia tawan. Itu bermaksud tawannya dengan erti kata untuk ajak orang kenal Allah. Ni ya, subhanallah. Jadi kita nak kata apa? Kita ada kuasa. Penting tak kuasa zaman sekarang? Penting. Kuasa dan pengaruh penting. Ada orang pernah tanya saya, dia kata, Ustazah, boleh ke orang perempuan zaman sekarang ada pengaruh, ada kuasa? Boleh ke tak boleh? Saya kata, kenapa? Tak ada masalah. Sebab kita tengok, bukan saja perempuan, lelaki pun. Kita tengok dengan kuasa dan pengaruh yang bila kena pada tangan ataupun orang yang tepat, dia akan gunakan untuk tegakkan balik syiar Islam. Sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW, sebelum Allah angkat Nabi menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi telah famous. Nabi dah terkenal lebih awal. Nabi dah ada pengaruh yang kuat. Orang dah kenal Nabi nama yang baik. Siapa Muhammad bin Abdullah? Semua orang kenal belaka.
Sehingga kan orang-orang Arab yang berpengaruh, VVIP, menggelarkan Muhammad sebagai Al-Amin. Ini cerita sebelum Nabi menjadi Rasul ni. Orang percaya belaka dah. Nama Nabi, pengaruh Nabi hebat. Orang nak berdagang. Kalau dulu business trip, kita sekarang ni business trip lah, pergi overseas, naik flight, itu sekejap je. Kan? Kalau dulu orang berdagang business trip dia kena naik unta, naik kuda, mungkin 3, 4 bulan, 6 bulan, lepas tu baru balik semula. Setahun, 2 tahun mungkin baru balik semula ke tempat asalnya. Maka apa yang mereka ada di rumah, kan dulu tak ada peti besi, dulu tak ada bank. Masya Allah. Kan kalau kita sekarang ni contoh nak pergi haji, barang kemas yang berlambat-lambat banyak tu, kita simpan mana? Simpan bank. Selamat. Ya, tak ada simpan bawah bantal kot dia, tak ada ya. Tapi begitulah kisah ketika zaman Nabi. Mereka dulu pun orang yang berniaga ni keuntungannya banyak, hartanya banyak, maka mana tempat yang dia nak simpan ni, takkan nak bawa, sebab tak boleh juga. Kalau dia bawa dalam perjalanan berisiko. Kerana apa? Mereka boleh ditawan dan dirompak dalam perjalanan. Ya. Ramai musuh-musuh dalam perjalanan dengan unta, kudanya boleh ditahan, dirompak. Ini satu risiko. Maka mereka faham itu, mereka tinggal. Tapi tinggal kat rumah saja-saja pun tak boleh. Maka di mana tempat mereka tinggal? Itulah di rumah Nabi. Itulah di sisi Nabi. Maka nak ceritanya, nak ada kuasa dan pengaruh sila. Bila ada orang yang ada kuasa dan pengaruh, dia lebih mudah untuk berdakwah. Sebab itu dakwah ini Nabi kata ada 3 peringkat. Yang pertama sekali, orang yang ada kuasa berdakwah dengan kuasa. Contoh, kan masjid ada ketua muslimat, itu kuasa dia. Dia ada autoriti nak buat program. Baik ustazah, masjid kita nak buat program untuk muslimat, contoh. Dia ada autoriti, kuasa. Kalau tak ada autoriti, kita tak ada suara nak memberikan. Ustazah kita nak buat program, tapi dia tak ada apa-apa jawatan kat masjid, sampai kesudahlah. Tak ada apa-apa buat, contoh. Sebab dia tak boleh nak beri idea, tak ada kuasa. Ini sebab itu kuasa itu penting. Jangan pula orang kata tak payahlah, kuasa-kuasa ni letak belakanglah, kan. Fikir tentang hari akhirat dia, salah juga. Ya. Kerana apa? Bila kita ada kuasa, kita ada pengaruh, kita ajak lebih ramai orang untuk ingat dan kenal Allah, maka kita nak menuju ke hari akhirat itu lebih bahagialah. Kan bukan seorang-seorang. Baik, yang ketiga, sombong kerana ataupun sombong dengan keturunan. Sombong dengan keturunan. Ni kalau kita lihat keturunan ni, kan ada orang kata aku ni keturunan, padahal dia dah jauh dah ni, diraja Siam contoh ya. Ya. Kita ni keturunan diraja Jawa contoh, tapi ni dah anak cucu dah berapa dah ni, dah belas-belas dah, ni bukan 7 keturunan dah. Tapi kerana sombong lagi dengan keturunan tadi, dia sebut. Kerana apa? Nak orang iktiraf dia. Sombong kerana keturunan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, apa antara keturunan yang disebut dan diulang sebut, mereka inilah orang yang sombong, yang Allah murka dan Allah tak suka pada mereka ni. Siapa agak-agak? Keturunan mana? Sombong sangat ni. Mereka ni rasa mereka hebat. Mereka rasa mereka ini eksklusif. Siapa? Bani Israel. Sampai sekarang pun kita nampak bagaimana kesombongan mereka, menghinjak-hinjak orang Islam. Sombonglah tu. Dia rasa dia hebat, keturunan yang hebat. Sedangkan dalam Al-Quran berulang kali Allah sebutkan tentang Bani Israel yang sombong ini. Masya Allah, Bani Israel. Banyak lagi antaranya ini. Dan antara lain kita tengok bagaimana keturunan. Nak ada keturunan silakan. Biarlah keturunan itu keturunan yang saleh wa musleh. Keturunan itu yang kita boleh banggakan. Siapa keturunan dalam Al-Quran yang kita tengok? Keturunan inilah yang kita nak sampaikan, kita minta doa. Bagaimana doa yang diajar olehnya, iaitu Nabi Ibrahim. Masya Allah, hebat ni ibu-ibu ni. Subhanallah. Saya tengok ada mulut-mulut yang bergerak-gerak. Jawab betul pula tu. Betul, Masya Allah, tahniah. Betul, Nabi Ibrahim. Kan Nabi Muhammad SAW pun ada susur galur kepada Nabi Ibrahim AS. Sebab itu kita kata keturunan yang baik, keturunan yang saleh, kita nak sebut-sebut tak ada masalah.
Tapi jangan ada perasaan sombong. Kan ada dalam lagu nasyid apa? Iman tak dapat apa? Oh, ada sambung tu. Ini mesti kumpulan marhaban ni. Tak boleh diwarisi. Iman tak dijual beli. Ya. Jadi kalau kita ada keturunan mungkin atuk moyang dulu daripada susu galur, ulama dan sebagainya, nak sebut balik pada anak cucu tak ada masalah. Tapi jangan sombong kerana iman tu dia tak boleh diwarisi. Ya. Jadi kita nak ajar pada anak jadi macam atuk. Atuk ni sekian-sekian. Itu tak apa, tak ada masalah. Keturunan yang baik silakan. Ya. Jadi begitu. Baik, kita pergi pada yang ke berapa dah? 4. Sombong dengan dosa dan maksiat. Masya Allah, ada juga kan. Zaman sekarang ni banyak, betul tak kan? Dia dah lah buat dosa. Dia dah lah tak ikut perintah Allah. Dia sombong pula. Sombong dalam arti kata apa? Oh, bila orang tegur tu, kuburkan asing-asing. Contoh ya. Kubur kau lain, kubur aku lain. Kalau kau tak nak sangat, jangan berjiran dengan kubur aku. Itu masih hidup lah. Ya. Tapi subhanallah, takut sebenarnya kan kalau macam ni. Sebab itulah ramai orang yang dia buat dosa sekarang ni, dia boleh pula rakam dan sebang. Ya. Boleh pula dia letak dan post. Sedangkan subhanallah, Allah ni maha baiknya Allah. Kita setiap kali buat dosa, sama ada sengaja ke tak sengaja ke, terang-terang ke sembunyi-sembunyi ke, Allah ni baiknya Allah. Allah tutup dosa kita tadi. Allah tutup aib kita tadi. Selapis-selapis Allah tutup kelemahan kita. Tapi kita ni manusia yang akalnya ini singkat, dengan sengaja-sengaja, dengan suka-suka nak hebahkan, nak bagi tahu inilah dosa yang aku buat semalam, engkau ada. Contoh. Kan? Zaman sekarang macam-macam. Yang bertudung minum arak, ambil video, post dekat media sosial. Ya, macam-macam perkara. Ya, sebab itu menakutkan zaman sekarang. Jadi sebab itu kita kata jangan sombong dengan dosa. Kerana subhanallah, sedangkan apa yang kita buat pun, kalau kita nampak, sebab itu ulama kata apa, dosa ni kalau dia ibarat bangkai. Bangkai kan bau busuk kan. Kalaulah dosa, satu dosa kita buat bau busuk, bau bangkai. Buat lagi satu dosa bau busuk lagi, kita bau. Agak-agak kita nak buat ke tidak? Allahu Rabbi, kan kita tak naklah buat kan, busuk sangat ni. Ya, bertaubatlah cepat-cepat nak hapuskan busuk tadi itu kalau bau. So itu ulama kata dosa ni kalau dia bau bangkai, orang tak buat. Kita sendiri bau pun tak sedap, apatah lagi orang lain. Sebab itu Allah ni maha baik. Allah jadikan dosa ni tak nampak, dosa ni tak jelas, dosa ni kita tak boleh lihat. Tapi kita tahu kita sedang buat dosa, kita yang melakukan, kita tahu. Maka apa? Jangan ditayang-tayang dosa tadi. Ya, Allah kan dah tutup, kenapa nak tayang? Tinggal bertaubat. Sebab itu bila kita kata jangan sombong dengan dosa dan maksiat. Ada orang yang bila Allah perintah dia tak nak buat, malah bangga dia tak buat apa yang Allah perintah. Siapa antaranya kalau dalam kisah? Iblis. Ya, Masya Allah. Ya, bagaimana? Dalam Al-Quran, Iblis ni, ya, itu adalah permulaan dosa yang dilakukan oleh Iblis. Ya, kerana Iblis ni mula-mula duduknya dalam syurga. Kerana satu perintah ini yang dia tak ikut, yang dia tak taat, dia dibuang daripada syurga. Ini merupakan satu dosa pertama yang dia buat. Hinggakan dia berjanji dan dia minta pada Allah. Sebab itu suka saya sebut ni. Bila ada ibu-ibu kata, Ustazah, doakan anak saya, Ustazah, anak saya sekian, Masya Allah. Saya kongsi sikit ni, semalam klien saya, dia datang tu dia bawa masalah lah. Ya. Dia cerita pasal suami dia, dia cerita pasal anak-anak dia. Nak pendek ceritanya begini ya. Sepanjang perkahwinannya dah 35 tahun. Tapi sepanjang perkahwinan suaminya sibuk, kemudian perkahwinan 35 tahun tadi sering bergaduh dan sebagainya. Anak-anak membesar dalam suasana begitu. Ya. Dan sekarang anak-anaknya semua dah 20 tahun ke atas, lelaki dan perempuan. Jadi apa yang berlaku bila ibu tadi dia terlalu, zaman muda dulu masa anak-anak kecil, mak ni dia sibuk jaga suami, betul tak? Kan? Jaga suami buat masalah, kita risau nangis sebab suami marah, sebab suami semualah.
Jadi tak ambil peduli pasal anak. Terlepas, masa tu dah terlepas. Sebab duk sibuk fikir pasal suami tak balik, suami ada skandal ni masa zaman dulu-dulu. Jadi bila terlepas masa dengan anak, anak tadi tak ada bonding, attachment, hubungan dengan ibu. Maka bila anak-anak besar, anak-anak buat haluan sendiri, ada masalah, maka ibu tadi dia kata, "Ustazah, tolong macam mana saya nak bagi tahu ke anak-anak. Nak cakap yang anak dia ada isu dadah, anak dia ada isu penzinaan, ada isu lesbian. Perempuan suka perempuan ni. Subhanallah, anaknya macam-macam versi. Dalam hati saya istighfar, ya Allah, bantu dia ya Allah. Dan saya kata macam ni je. Sebelum kita nak bantu anak-anak tadi dengan masalah dadah, lesbian, masalah zina dan sebagainya tadi, bina dulu hubungan dengan anak dan minta pada Allah, biar Allah mudahkan urusan. Sebab apa? Kalau kita tak ada contoh lah ya, kita tak kenal dengan dia, stranger lah maksudnya tak kenal. Tiba-tiba kita kata, awak kena buat macam ni, kita pun pelik kan? Dia dah tak kenal aku, dia suruh aku pula contoh. Ni sama juga dengan anak ni. Anak ni dia dengan mak tak ada hubungan. Tiba-tiba mak ni nak kata jangan ambil dadah tak elok. Memanglah. Saya kata tak boleh. Ya, nanti anak akan memberontak. Apa yang kena buat dulu? Kena bina hubungan dulu. Macam mana? Kenalah. Ya. Ambil masa duduk dengan anak. Bila anak dah selesa dengan kita, dah ada hubungan, baru benda yang kita nak sampaikan tadi sampaikan. Tapi dia proses. Sebab itu subhanallah, bila kita sebut balik tentang tadi ya, dosa, perkara-perkara yang kita buat ini, ya, la haula wala quwata illa billah, ya, bila kita lakukan satu dosa ini boleh dia menjerat kita betul. Tapi baiknya Allah, bila saat kita bertaubat, bila saat kita minta ampun, banyak mana pun dosa kita sebelumnya, Allah hapus, Allah padam, moga-moga. Ya. Jadi sebab itu jangan sombong dengan dosa, jangan sombong dengan maksiat ya, kerana iblis itu dilaknat oleh Allah kerana kesombongan dia. Dan kita lihat pula yang seterusnya, inilah topik kita ni, sombong dengan amal. Kan? Sombong dengan amal. Inilah ya satu perkara yang sering juga saya ingatkan pada diri saya khususnya. Bila kita nampak orang buat dosa, kita tahu itu dosa, betul tak? Kan orang tak pakai tudung, kita tahu itu dosa. Orang tak solat, kita tahu itu dosa. Macam-macam lah kita tahu itu dosa. Tapi subhanallah, ujian bagi orang yang beriman dan berilmu ini adalah ini. Kita tengok, orang tu ada harta, dia sombong, itu dosa. Orang itu ini, itu dosa. Kita pandai, faham itu dosa. Tapi ujian bagi orang yang beriman dan berilmu itu adalah dengan amal dia. Mungkin kita tak ada harta banyak, jadi kita tak sombong dengan harta. Mungkin kita tak ada kuasa, jadi kita tak boleh sombong dengan kuasa. Jadi apa yang sebenarnya menakutkan kita adalah bila kita buat baik, yang kalau orang tadi dia buat jahat, dia berdosa, dia tak tutup aurat, dia berzina, itu semua benda jahat yang kita tahu dosa. Tapi yang lebih bahaya adalah perkara baik yang kita buat hari-hari, tapi itu sebenarnya dosa. Masya Allah, ini menakutkan. Apa dia? Sombong dengan amal. Kita salat, kita baca Al-Quran kita dengan tutup aurat. Kita lalu dekat orang yang tak tutup aurat, ni ahli neraka ni, dalam hati je cakap. Ya, tengok ni, aku pakai macam ni. Ya, kau ni tak samalah, contoh. Ya. Ataupun apa? Tengok orang yang tak pandai, tak ada ilmu. Kau ni tak pandai lah, jahil. Tengok macam aku ni ada ilmu, hari-hari kuliah agama. Allah, takut apa perkara yang terlintas pada hati kita kerana kita rasa orang tadi rendah. Kan tadi Imam An-Nawawi kata apa? Sombong ni kita rendahkan orang lain, rasa kita tinggi. Kita rasa ibadah kita lebih, kita rasa ilmu kita banyak, kita rendahkan orang-orang lain, orang jahil, orang yang buat maksiat. Allah Rabbi, kita lupa. Orang yang buat maksiat ni banyak. Tapi mungkin boleh jadi sebelum dia mati, dia bertaubat sungguh-sungguh. Semua Allah hapus. Tapi kita buat amal, tapi kerana ada sombong. Walaupun kita tak buat dosa yang lain, tapi kerana amal-amal yang kita buat, ibadah kita buat tadi diselingkan dengan rasa perasaan sombong tadi, maka akhirnya kita tengok nanti, kita takut tengok akaun kita tak ada apa-apa, kosong. Ya subhanallah. Sebab itu
Bila kita katakan tentang sombong dengan amal, sombong dengan ilmu, Masya Allah, ini sebenarnya satu ujian. Kalaulah terdetik dalam hati kita, segera istighfar. Segera istighfar. Ya, kalau jumpa dengan orang yang ada buat dosa, istighfar. Aku pun ada dosa, cuma Allah tutup. Istighfar. Sebab apa? Subhanallah, perkara inilah yang akan nanti saya suka sebut ini, pandang orang semua dengan kasih sayang, dengan rahmat. Pandang siapa pun, orang bukan Islam, orang yang jahil, orang buat maksiat, pandang dengan kasih sayang. Sebab bila kita pandang dengan kasih sayang, kita akan buat dakwah, kita ajak dia dengan ajak yang hikmah, ajak yang baik. Tapi kalau ibu-ibu, puan-puan pandang dengan pandangan yang tak ada kasih sayang, kita kata, oh dia ni ahli maksiat. Kau ni bila nak bertaubat? Kan? Tu dosa, nak masuk neraka ke? Tengok. Kan? Ayat-ayat tadi. Sedangkan kita nak berdakwah betul dah, tapi tak hikmah. Tak hikmah. Ya? Sebab itu subhanallah, ya, ini. Ya, macam mana sebab itu? Saya tidaklah kata dengan puan-puan ibu-ibu, sebab puan-puan ibu-ibu mungkin dah dalam kategori yang lain. Saya selalu kalau program dengan anak-anak remaja, saya sebut ini. Cuba ada pengalaman untuk berdakwah dengan gelandangan. Cuba ada pengalaman berdakwah dengan non-Muslim, orang bukan Islam. Cuba ada pengalaman untuk berdakwah, straight dakwah di jalan. Cuba. Dan ketika itu kita akan rasa belajar untuk dakwah hikmah. Ini sangat penting. Sebab kita akan jumpa dengan orang-orang. Saya pernah satu hari ketika tu di KL, Kuala Lumpur, homeless, gelandangan. Dia baring, Cina. Ya, waktu tu kita tak dakwah pun, kita cuma bagi air mineral, botol air mineral tu kat dia kan, kita nampak dia baring, kita bagi. Tengok sebab itu kita kata hikmah. Kita bukan kata uncle ni bukan Islam ni, jom masuk Islam. Tak, kita tak mulakan dengan begitu. Kita bagi dulu air mineral, kita bagi dulu roti, kita distribute, kita bagi dekat orang-orang gelandangan di sekitar. Dan tiba-tiba uncle yang Cina tu dia menangis. Dia kata apa? Tolong, saya tak nak mati kena gigit ular. Tak tahulah dia tahu mana tu kan. Saya tak nak mati kena gigit ular. Saya kata kenapa? Saya nak masuk Islam. Saya tak nak mati kena gigit ular. Oh, maksudnya dia faham. Dalam alam kubur nanti adanya seksaan. Masya Allah. Menangis. Dalam lingkungan mungkin 60-an. Jadi subhanallah, ini kita kata hidayah itu terdetik bila-bila. Dan ada lagi pula cerita seorang aunty ni beragama Kristian. Ya, dia peluk Islam, dia masuk Islam, dia kata macam ni dengan kami. Dia kata apa? Kenapa kalian terlalu lambat kenalkan aku dengan Islam? Kenapa engkau ni orang Islam ni terlalu lambat kenalkan aku dengan Islam? Sekarang ni baru aku kenal Islam. Allah, tersentak waktu tu. Sebab itu subhanallah, ya. Jangan siapa pun yang ada dengan kita, pandang dengan rahmat, pandang dengan kasih sayang. Boleh jadi dia, ya, akhirnya boleh bantu kita kerana kebaikan yang kita buat. Contoh kan, kita jumpa orang susah, kita bagi air mineral water je contohlah. Dia berubah, dia jadi baik, dia bertaubat, apa pun yang dia buat. Kerana asbab yang kita buat baik satu tadi, akhirnya dia pula yang bantu kita nanti di hari akhirat. Boleh jadi, ya. Sebab itu ini kita sebut, ya. Baik, sebab itu dalam sombong dengan amal ni, ya, orang yang sombong dengan amal kerana dia nak pengiktirafan, dia nak orang panggil dia nak orang puji dia. Dan kita tengok bagaimana dalam hadis yang kita sebut popular, hadis yang masyhur yang disebutkan oleh Nabi, 3 kelompok, 3 golongan yang dia ini buat baik tapi tak dapat masuk syurga Allah. Kita lihat antaranya. Sekejap, kita tengok sama-sama matan hadis. Mana pula? La haula wala quwata illa billah. Kita tak apalah, kita tak payah tengok matan, kita tengok apa sebenarnya isi kandungan dia. Dalam hadis ini, hadis ini adalah hadis sahih. Kalau tak silap saya ada disebutkan dalam hadis dalam kitab Sahih Imam Muslim, ya. Apa yang disebutkan 3 kelompok, 3 golongan. Antaranya siapa? Orang yang dia ini adalah masa hidup dia suka derma. Kan tadi kita kata dia banyak duit, jadi dia derma, bagus dah. Tapi dia derma tu sebab dia nak orang iktiraf dia, nak orang panggil dia sebagai dermawan. Dia ni pemurah, dia nak orang iktiraf dia, ya, dia nak orang menyanjung dia. Ni kan orang sombong ni, dia nak berada di atas daripada orang lain.
Jadi ini yang pertama, dermawan. Sehingga kan nanti dia nak dimasukkan ke dalam syurga kerana dia suka sedekah, kerana suka derma, tapi akhirnya dia dipanggil balik semula, dihumban masuk neraka. Ni kenapa agak-agak? Sebab dia buat bukan kerana Allah. Sombong kan? Sombong, dia buat kerana diri dia. Dia buat kerana pandangan orang, bukan kerana Allah. Dan pula yang kedua, kelompok yang kedua, siapa? Orang yang dia ada ilmu. Dia belajar ilmu, belajar Al-Quran, kemudian dia mengajar Al-Quran, dia ada ilmu yang banyak, tapi ilmu tadi bukan kerana lillahi ta'ala, bukan kerana Allah. Dia nak orang panggil dia orang yang bijak, pandai, orang yang berilmu, ilmuwan, alim, orang yang berilmu. Maka kerana gelaran tersebut, dia nak orang panggil, nak disanjung. Maka sama juga kisahnya, dia nanti akan ditarik, ataupun kita kata dia akan disambut nak masuk ke neraka, tapi akhirnya dia akan ditarik semula, dihumban ke dalam neraka Allah. Mula-mula nak masuk syurga dah ni, nak masuk syurga dah ni, tapi ditarik, dihumban ke dalam neraka. Sebab apa? Kerana sama juga, bukan kerana Allah. Dan akhirnya siapa pula yang ketiga tadi? Kita dah ada dermawan, kita ada ilmuwan, iaitu yang juga adalah syuhada. Dia nak mati syahid, ya, dia nak berjuang mati syahid kerana akhirnya nanti dia nak digelar oleh orang-orang ini adalah syuhada. Jadi akhirnya apa? Orang ini juga adalah orang yang rugi kerana gelaran itu hanya untuk manusia. Dia nak pengiktirafan manusia, tapi bukan kemuliaan dan pengiktirafan daripada Allah. Jadi ini hadis-hadis sahih. Jadi kita tengok bagaimana tiga kelompok ini mengajarkan kita bahawa jangan sombong dan angkuh dengan amal kita. Masya Allah, kita didik hati kita. Ya Allah, kenapalah aku nak sombong dengan amal aku? Kerana apa yang aku buat, apa yang kita buat pun tak tentu Allah terima. Kan? Puasa kita mungkin lebih banyak daripada orang. Solat sunat kita mungkin lebih ramai, lebih banyak daripada orang lain. Tapi kerana puasa dan solat tadi adanya rasa sombong, dan Allah tak terima dan Allah tak angkat. Jadi kita takut banyak amal yang kita buat pun Allah tak terima. Apatah lagi bila amalan tadi ada yang perasaan sombong, maka terus di-reject, terus tidak diangkat, terhalang. Maka akhirnya apa yang kita nak bawa sebagai bekal, ya? Sebab itu jangan rasa sombong, ya? Kita buat amal ini bukan untuk bekerja-kerja, oh siapa yang lebih baik, siapa yang lebih berilmu, tidak. Tapi kita nak buat fastabiqul khairat, bekerja-kerja dan bersegera dalam kebaikan. Ini adalah untuk dapat redha Allah semata-mata. Dan kesombongan yang akhir adalah sombong pada pencipta, ya. Orang yang sombong ini akhirnya dia merasa dan merendahkan orang lain, dan kita takut sombongnya tadi dia lebih parah. Kerana yang akhir tadi, yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ini adalah bila mana dia sombong kepada pencipta, Al-Khaliq. Orang yang sombong ini dia rasa dirinya hebat, lebih hebat daripada Allah yang maha hebat, ya. Sebab itu dia rasa semua benda dia punya, semua benda ini dia boleh, dia sombong. Sedangkan Allah yang mentakdirkan dan Allah yang menetapkan. Ini kisahnya siapa? Kalau kita sebut tentang sombong, dia rasa dia lebih hebat daripada Tuhan. Siapa ni? Fir'aun, ya. Aku subhanallah, kita tak nak ada versi Fir'aun zaman moden, kita tak nak. Fir'aun sebab dia nak orang anggap dia Tuhan, malah dia nak disanjung, nak orang sembah dia. Dia rasa Tuhan ataupun Allah yang disebutkan, yang diseru ataupun yang dimaklumkan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu adalah satu perkara yang dimain-mainkan, ya. Dan dia merasa dia lebih hebat. Maka akhirnya apa? Fir'aun binasa dengan pengikut-pengikutnya sekelip mata. Ya, sebab itu jangan kita ada rasa sombong, insya-Allah. Maka kita dah sebut tadi, sombong ini tak masuk syurga, sombong ini tempatnya neraka. Jadi jom kita lihat untuk akhir ini bagaimana untuk kita elak rasa sombong, insya-Allah, ya. Baik. Antara yang pertama sekali, kenapa saya letak yang pertama? Sebab ini kena buat, mesti buat. Banyakkan bersyukur. Paksa diri bersyukur. Saya kendalikan banyak kes klien yang kalau kita kata macam-macam lah, tapi antaranya kes rumah tangga, suami isteri.
Bila isteri-isteri datang, ya, mengadu banyak-banyak hal dan sebagainya, sampaikan saya tanya pada puan tadi, pada isteri ni, saya kata, puan, maaf saya tanya. Puan sebut suami puan teruk, suami puan begini-begini. Boleh tak saya nak tahu, ada tak walaupun sikit pun benda baik yang dia buat? Takkanlah dah kahwin ni 30 tahun, takkanlah tak ada sikit pun, tak ada satu pun kebaikan yang dia buat. Fikir dia, senyap, lama. Saya kata, kenapa lama puan? Saya tengah fikir ustazah, ada tapi tak teringat. Oh, ada tapi tak teringat ni. Sebab apa? Sebab dalam kepalanya banyak dibesarkan keburukan. Akhirnya kebaikan tadi hapus, tak nampak. Jadi bila kita tak nampak kebaikan orang, kita tak hargai. Ini pun satu hal. Sama juga dengan suami. Kalau suami kata, ustazah, isteri saya sekian-sekian, saya kata, takkanlah tuan, takkanlah tak ada satu pun kebaikan pada isteri tuan. Cuba fikir. Cuba duduk fikir. Lama dia berfikir. Ada ustazah. Saya kata, tengok, kenapa keburukan ni tak payah fikir pun boleh sebut. Kan? Tak payah fikir, boleh sebut. Kalau bagi kertas tu, boleh tulis sampai tak cukup kertas. Ya. Tapi bila saya tanya kebaikan, takkanlah tak ada kebaikan pasangan duduk termenung. Sebab apa? Sebab dia tidak memilih untuk fikir benda itu dan tidak memilih untuk menghargai kebaikan pasangan. Samalah bab ni. Ya, bila kita sebut tentang bersyukur, kan kata apa? Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan mampu untuk bersyukur pada Allah. Ini. Siapa yang tak mampu, saya ulang, siapa yang tak mampu berterima kasih kepada manusia, tak menghargai manusia, dia tidak akan mampu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas nikmat. Betul lah. Sebab orang macam ni, dia hanya fikir dan pilih benda-benda buruk je dalam hidup dia. Contoh, kenapa tak boleh bersyukur? Sedangkan nikmat Allah ni banyak, mana tak bersyukurnya? Setiap hari bila bangun tidur, dia fikir apa? Untuk pilih benda buruk. Oh, hari ni Allah jadikan aku pening kepala, sakit lutut, sakit pinggang, semua benda buruk lah dia ingat. Kan? Mata tak nampak, kepala berdenyut, lutut sakit, macam-macam lah. Ya? Anak ada masalah, suami ni apa? Contoh. Ya? Tengok, setiap hari dia hanya fikir dan pilih untuk itu. Maka macam mana nak jadi orang bersyukur? Apa salahnya bangun-bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, aku hidup lagi walaupun kepala pening, tak apa, tapi hidup. Alhamdulillah aku mampu berdiri lagi walaupun lutut berdenyut, tapi boleh berdiri. Kan tengok, cara syukur ini sebenarnya mudah. Sebab itu saya suka sebut ini, paksa diri untuk tengok nikmat, untuk kita bersyukur. Ya. Kadang-kadang kan, saya ni sukalah benda-benda yang kadang-kadang ni kecil-kecil pun. Contoh gini. Kadang-kadang kan kalau kita, benda ni kita biasa pun buat, tapi kita tak rasa apa-apa kan. Contoh kadang-kadang perut ni meragam, buang angin kan. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah nikmatnya. Kan orang rasa, ustazah buang angin pun bersyukur ustazah. Cubalah bayang kalau kita tak buang angin, perut meragam, ya. Bloating kan, berangin je perut daripada pagi sampai ke malam, sampai esok sambung lagi. Kita rasa kita lega tak? Tak lega. Rasa kita selesa tak? Tak selesa. Jadi buang angin tu, ya Allah, syukur ya Allah nikmat ni. Buang angin pun, nak katanya sekecil-kecil benda pun nak belajar ni. Ya, apatah lagi benda-benda lain. Sebab itu tolong paksa diri untuk bersyukur, kerana orang yang bersyukur ini, kita akan lihat nikmat itu lebih banyak daripada perkara-perkara yang Allah beri, contoh ujian dan sebagainya. Allahu Rabbi. Ya, ada orang yang kata, ustazah, saya ni banyak betul Allah uji. Allah tak sayang ke saya? Saya kata, okey puan kata banyak tadi, jom kita senarai sekejap apa tu nikmat, apa yang ujian yang banyak tu. Kita sama-sama senarai, tulis. Okey puan sebut dah ni, saya tengok ada 4 ujian yang puan hadapi. Jom pula kita tulis nikmat yang puan ada sekarang ni. Ustazah, mana boleh ustazah? Dia kata, mana boleh tulis ustazah, banyak sangat kan. Sekarang ni nikmat ke ujian lagi banyak? Saya tanya. Oh, kalau macam tu, nikmat lah ustazah, ujian saya baru 4. Contoh ya. Ini kita nak rasionalkan balik ni fikiran kita ni. Sebab itu subhanallah, jangan bazirkan masa kita
dengan banyak merungut, komplain, sebab kita ni kena isi masa kita dengan bersyukur. Kan Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat, tambah keberkatan, tambah kebaikan, tambah manfaat. Ini yang kita nak. Jadi dengan kuncinya syukur dulu. Ya, jadi dengan bersyukur kita tak sombong, insya-Allah. Ya, sebab kita tahu yang bersyukur itu kita bersyukur kepada Allah, terima kasih pada Allah. Nikmat semua ini Allah punya, tak ada satu milik kita. Ini pertama. Ya, bersyukur ni banyak cara kan. Ulama ajar pula ni bab bersyukur ni bab lain pula sebenarnya, tapi dalam masa yang singkat ni saya tinggalkan sikit. Bersyukur ni bukan hanya setakat lisan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu syukur. Ulama kata bersyukur ini juga ada dengan cara kita buktikan dengan tindakan dan perbuatan. Kita ada harta, bersyukur dengan harta selain ucap Alhamdulillah, pakai tangan ini bersyukur, kita sedekah pada orang, bantu orang, itu pun syukur. Ya, jadi itu maksudnya bersyukur ni banyak cara. Baik, yang kedua, lihat orang yang lebih susah. Sebab itu kita sangat digalakkan untuk ziarah orang sakit, ataupun kalau ada kematian, orang meninggal dunia, kita sama-sama sertai. Ya. Ini tujuannya untuk apa? Inilah untuk elak rasa sombong. Ya, subhanallah. Bila kita tengok orang sakit, orang nazak, contoh, kita akan kata, ya Allah, singkat masa ni ya Allah. Waktu sekarang ni waktu dia, bila waktu aku. Tengok kita akan mula dah bergantung pada Allah. Maka lihat orang susah. Selain tu, ziarah ni jangan pergi ziarah zoo. Ziarah zoo pergilah. Apa kita kata lawatan, tak ada masalah, sila. Tapi pergi juga contoh ziarah lawatan dekat tempat-tempat orang susah, fakir miskin, orang-orang asnaf. Ini contoh. Ya, contoh pihak masjid muslimat, okey kita nak buat lawatan, pergi rumah sekian-sekian, contoh untuk bagi sumbangan. Sebab apa? Sangat saya rasa sangat penting, khususnya ajar anak-anak. Ya, apa antara yang saya pernah buat, ya, kita bawa anak-anak pergi rumah orang susah. Kata dengan anak apa, tengok abang, pakcik ni nak makan nasi pun tak ada, lauknya pun tak ada. Kalau ada nasi pun makan dengan garam pun dah nikmat. Cuba abang tengok kat rumah, abang ada makanan, abang ada nasi, abang buang. Abang ada lauk, abang cakap tak sedap. Tengok, ramai orang susah. Tengok, anak saya belajar itu. Maka dia akan rasa, dia akan makan habis, dia akan bersyukur dengan makanan. Setiap kali lepas makan mesti wajib dia sebut Alhamdulillah tanpa suruh. Benda-benda begitu kita ajar dia dengan tengok. Samalah dengan kita ni ibu-ibu, kan. Jadi kita pergi dekat tempat susah, kita bawa, kalau boleh bawa rombongan keluarga contoh. Ajar anak-anak kita supaya bila lihat orang susah, kita akan tahu bahawa nikmat Allah pada kita ni dah sangat banyak. Ya, subhanallah. Ya. Jadi bila nampak orang susah, kita nak bantu, ataupun bila nampak orang susah, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Ya, ini sangat penting. Ya, dan kemudian yang ketiga, cara elak sombong, 3 benda yang saya akan kongsi pada hari ini. Apa 3? Yang ketiganya adalah kena tambah ilmu. Ini tidak la budda, tidak boleh tidak, ya. Sebab apa? Bila orang yang ada ilmu, macam tadi kita dah belajar ilmu, sombong itu bahaya, sombong itu ada ancamannya, sombong itu ada perkara yang kita kena elak. Sombong itu, rupanya amalan pun boleh jadikan kita sombong. Kita tahu itu kerana kita ada ilmu. Sebab itu kena banyak cari ilmu untuk kita dekatkan diri kita pada Allah, ilmu untuk kita elak benda-benda dosa, insya-Allah. Ya. Sebelum kita habis, kalau ada soal jawab, saya suka bagi satu analogi mudah begini, ya. Contohlah ni cawan. Masya-Allah. Cawan. Okey, puan-puan, ibu-ibu nampak ni air mineral depan saya kan? Saya pun letak kat cawan. Kemudian saya letak ada satu racun, letak. Ya, racun tikus ke, ya, ubat gegat ke, kita letak juga dalam cawan. Gaul kacau. Ya, warna pun macam air mineral juga. Ibu-ibu nampak saya buat tu. Tiba-tiba ada orang baru datang. Saya kata, puan-puan, nah air. Saya tawarkan air. Agak-agak, dia nak minum ke tak minum? Dia baru datang kan? Dia minum ke tak minum? Minum. Kalau ibu-ibu saya bagi air yang saya dah gaul, kacau dengan ubat gegat tadi,
Agak-agak minum ke tak minum? Mampus Ustazah. Sampai ke sudah pun saya tak minum. Ya. Kenapa? Apa beza dia? Kenapa orang tadi nak minum, kenapa ibu-ibu tak nak minum? Dia tak nampak. Bila tak nampak apa berlaku, dia tak tahu. Senang. Dalam bahasa mudah, orang tak tahu, dia akan mudah nak buat. Orang tak tahu itu dosa, orang tak tahu itu salah, orang tak tahu itu ancamannya apa, orang tak tahu. Maka banyaknya benda tak tahu itu menyebabkan dia terjerumus dengan benda yang mudarat, dosa. Samalah dengan ilmu. Ilmu ni orang yang jahil, orang yang tak tahu, dia akan mudah buat dosa. Tapi orang yang ada ilmu, walaupun dia buat dosa, tapi dia cepat-cepat istighfar. Ini bezalah. Ya. Itu kan dosa tadi, Ustazah dah kata ini dosa. Dosa tu kan, ini balasannya. Istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Contoh. Kita tetap buat dosa, tapi kerana ilmu tadi, dia jadi satu protection, satu shield untuk kita. Penghalang untuk kita untuk terus buat dosa lagi. Itu maksudnya. Tapi orang yang tak ada ilmu, dia buat dosa, dia rasa seronok. Seronok juga dosa ni, buat lagi. Lagi pula. Ni. Ya, sebab itu, kena ada ilmu. Maka nak elak kita sombong, teruskan. Ya, moga-moga dengan ilmu yang kita ada, ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat. Saya teringat tuan guru saya kata apa? Nak tengok ilmu yang kita dapat itu barakah atau tidak. Kita balik nanti, kita dah tulis-tulis catat tu kan? Balik nanti, keluar daripada masjid sampai rumah, esok hari ni, esok dan bersambung hari-hari yang sesudahnya, tengok apa yang kita catat dan kita dengar ni, kita buat ke tidak. Kalau dia bagi kesan pada kita, itu adalah ilmu yang barakah. Saya ingat tuan guru saya sebut, ilmu yang kita dapat ni banyak. Sebab tu Ustazah, saya dapat banyak ilmu, tapi saya lupa, tapi saya tak buat. Contoh, takut ilmu tu dia tertinggal. Kita keluar tadi, tertinggal ilmu kat dalam ni. Kita balik tadi, ilmu tinggal kat dalam masjid. Kita balik tadi, jalan tangan kosong, tanam. Jadi moga-moga ilmu ini ilmu barakah. Kita balik, kita bawa dan kita amal insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Silakan. La haula wala quwwata illa billah. Okey, ada pertanyaan, persoalan sebelum kita tutup? Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Himpunkan macam mana? Himpunkan yang mana? Solat-solat sunat yang lain. Oh, dia bukan himpun. Dia tak boleh pakai himpun tu. Sebab kalau himpun maksudnya kita sekalikan semua dalam satu waktu, dalam satu solat. Itu bukan himpun, maksudnya macam ni. Kita buat solat, kita sekalikan doa. Gitu soalan dia. Sebab solat sunat kita buat, solat rukun, solat sunat kemudian kita tutup, kemudian kita doa. Baru kita doa, terpulang. Boleh tak ada masalah, terpulang. Ya, kalau kita rasa kita nak habis semua, baru kita doa. Ataupun lepas setiap kali solat tadi kita doa pendek, habis nanti baru doa panjang sikit pun tak ada masalah. Sebab kita tahu waktu mustajab doa antaranya adalah lepas solat. Ini waktu mustajab doa. Jadi kalau kita tak nak, Ustazah, maksudnya kalau waktu mustajab doa lepas solat, saya dah solat banyak kali tadi, itu semua waktu mustajab. Ya. Jadi kalau kita nak ambil tadi, gunakan ringkas, tapi gunakan waktu tu, habis nanti tutup dengan doa yang lagi sikit panjang. Pun tak ada masalah. Mana-mana. Ya. Boleh? Ya. Baik, silakan. Ada soalan lagi? Subhanallah. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya tanya soalan sebelum kita tutup. InsyaAllah. Okey. Kalau kita sebut tadi adalah lebih kepada sombong, takabur. Kita membesarkan diri kita.
Apa beza dengan sum'ah? Apa beza dengan sum'ah? Kita ada sum'ah, kita ada ujub, kita ada riak, kita ada takabur. Ni kalimah-kalimah yang berbeza-beza lah ni. Ada yang dah tutup buku, dah buka balik. Nak sambung tulis. Mesti pernah dengar, Pernah dengar ke tak? Pernah ni. Tak pernah? Ni pertama kali? Tak pernah? Okey, apa beza dia? Sum'ah ini adalah suka dengar orang puji kita. Kan? Sum'ah, dia suka dengar. Oh, hebatlah dia, hebatnya. Banyaknya ilmu dia, itu sum'ah. Dia suka dengar. Jadi bila dengar tadi, dia boleh menjurus kepada rasa sombong lah. Dia suka dengar. Okey, kalau ujub ni apa? Ujub ni pula, dia suka puji diri sendiri. Tadi kalau sum'ah, orang puji dia. Dia suka orang puji dia. Jadi dia buat baik sebab nak dengar orang puji dia. Ni Kalau ujub ni maksud apa? Dia suka puji diri sendiri. Aku ni hebat juga Contoh, ya. Aku ni banyak juga sedekah hari ni. Hebat juga Contoh. Aku ni baca Al-Quran hari ni banyak juga Ini ujub. Suka puji diri sendiri. Kalau riak kita biasa dengar kan? Riak ni kita buat tindakan kita untuk orang tengok ataupun orang puji, orang tengok tindakan. Jadi sum'ah ini lebih kepada kita suka dengar pujian orang dan kita buat tadi kerana nak dengar pujian orang. Ujub ni kita sendiri puji diri kita, dan riak ini adalah bila mana kita buat untuk orang tengok. Orang tengok, orang pandang apa yang kita buat. Ini antara terms dan semua ini adalah sifat mazmumah. Sifat mazmumah, nama dia berbeza-beza, tapi semua ini adalah sifat yang tercela. Wallahu a'lam. Baik, jadi last tak ada apa-apa? InsyaAllah. Maaf lah ya, saya lajakkan sikit sebab tadi saya mula lambat, tapi ibu-ibu lah semua ni overtime lah sikit, sebab semua dah sampai pukul 9 tadi. Jadi dah almost nak 2 jam lah ni ibu-ibu dekat sini. Tak apa, moga-moga dengan niat iktikaf semua pahala kita berjalan insya-Allah. Baik, soalan akhir tak ada sebelum kita tutup? Tak ada. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah, astaghfirullahalazim. Moga-moga apa yang kita dapat hari ini kita sama-sama amal, moga-moga apa yang kita sama-sama dapat, sama-sama kita ingat insya-Allah. Dan maaf salah silap daripada saya, kita tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah wal 'ashr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya Rabb. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang menonton juga secara atas talian dan juga ibu-ibu puan-puan. Moga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.